share ni hari ni adalah 7 langkah 7 langkah menghilangkan sifat malas. Kan sifat malas. Biasalah, normal manusia. Sikap malas, sifat malas tu sebenarnya mesti ada dalam diri kita, betul tak? Mesti kita akan rasa malas dalam diri kita tu bila kita nak buat sesuatu lah. Mesti siapa-siapa je lah kan, manusia biasa, kita manusia biasa mesti akan ada rasa, perasaan, sifat malas tu dalam diri. Bila kita nak buat nak buat sesuatu perkara lah, apa yang kita nak buat tu, kita ada rasa malas, ada sifat malas, ada sikap malas kan. So ini yang Mira nak sharekan dengan korang hari ni. Apakah langkah-langkah yang boleh kita nak hilangkan sifat malas dalam diri kita tu, okay? So korang boleh lah sharekan apa yang Mira nak sampaikan ni. Sebenarnya sangat membantu kita. Apakah langkah yang Mira akan sharekan sekejap lagi kan. So kita sebenarnya memang tak terlepas sebenarnya daripada sifat malas dalam diri kita tu kan. Tak kisahlah dari masa, tak kisahlah masa ke, kita kat mana ke, kita berada di mana sekalipun kan, memang akan ada rasa sifat malas dalam diri kita tu. So kalau boleh sebenarnya tak elok lah kan kita amalkan sifat malas dalam diri kita. Sebenarnya tak elok kalau kita biarkan terlalu lama malas tu dalam diri kita. Sifat tu malas dalam diri kita tu sebenarnya boleh kan, sebenarnya bila kita ada sifat malas yang berpanjangan tu, berterusan tu, sebenarnya boleh mempengaruhi hidup kita sebenarnya. So sangat tak elok lah, betul tak? Sangat tak elok bila ada sifat malas ni dalam diri kita yang boleh mempengaruhi hidup kita. Kalau kita berterusan macam tu je, tak ada perubahan ke kan, so tak elok kan, tak best lah kan. Tak elok kan kalau kita amalkan sifat malas ni yang ada pada diri kita. Okay, so apakah langkah-langkah yang kita boleh hilangkan sifat malas ni? Ini yang Mira nak sharekan dengan korang. Ada berapa yang Mira nak sharekan hari ni? Ada 7. Ada 7 langkah untuk kita menghilangkan sifat malas kita dalam diri kita. Antaranya ialah kita memang tak terlepas dalam diri kita sifat malas ni kan. So Mira nak sharekan beberapa langkah yang kita boleh hilangkan sifat malas ni kan. So yang pertama adalah kita kena kenal pasti dulu. Kita kena kenal pasti dulu masalah utama kita. Apakah masalah utama kita? Sebab apa? Bila tiap kali kita rasa malas kan, mesti disebabkan sesuatu, betul tak? Mesti ada punca dia, mesti ada sebab. So kita kena kita kena kenali apakah masalah utama kita. So kita tanya diri kita kan, kenapa kita tak bersemangat, kenapa kita tak bermotivasi pada diri kita kan. So korang tanya diri kita tanya diri kita sendiri. Korang boleh tanya diri sendiri kan, tanya adakah sebab apa? Sebab kita penat ke, kita putus asa ke kan, kita takut ke, apa lagi, macam-macam lagi, kita tak puas hati ke. So korang boleh tanya diri sendiri, kenapa, apakah punca yang menyebabkan kita ada sifat malas tu. So korang kenal pasti masalah utama. So itu nombor 1. Nombor 1, kita kenali masalah utama dulu. Kenapa? Kita tanya diri kita, apakah punca yang membuatkan kita ada sifat malas tu kan. So tanyalah diri sendiri kan, kenapa. Mesti ada jawapan dia, So kita tanya diri kita, mesti kita akan dapat jawapan daripada apa yang kita tanya daripada diri kita kan. Itu adalah nombor 1. Langkah untuk kita menghilangkan sifat malas ni adalah kita kenali
masalah utama dulu. Kita tanya diri kita penat ke, kita tak puas hati ke, kita takut ke, kita tak semangat ke kan. So tanya diri dulu kenapa, dan kita kenal pasti kenapa kita rasa macam tu. Kenapa kita rasa malas, sifat malas tu ada dalam diri kita. Okey, itu yang pertama tau. Kita kenali punca utama, masalah utama. Apakah masalah utama kita. Okay, so sebenarnya benda ni kita boleh tanya diri kita sendiri. So jawapan dia akan kita dapat daripada diri kita juga. Kan. Yang kedua adalah bila kita dah kenal pasti tu, kita cuba selesaikan masalah utama tu. Nombor satu tadi kita dah kenali, dan kemudian nombor dua kita selesaikan masalah utama kita tu. Apakah masalah utama kita kan? Kita kenal pasti, kita kena tahu apakah punca sikap malas tu ada dalam diri kita kan. Cuba kita selesaikan masalah yang terlebih dahulu lah. Macam kita selesaikan masalah tu dulu kan, barulah kita fokuskan untuk buat perkara yang lain kan. Itu yang paling penting. Nombor satu, kita kenali apakah masalah utama, dan nombor dua seterusnya kita selesaikan lah. Kita selesaikan masalah utama kita tu kan. So kita cuba selesaikan masalah terlebih dahulu, barulah kita fokus untuk kita buat apa-apa perkara selepas tu. Kan. So masalah ni memang agak sukar kan, memang kita suka, kita nak selesaikan sebenarnya tapi sampai bila kita nak berterusan macam tu kan. Sebab itulah kita kena selesaikan masalah, bukan nak fikirkan masalah tu tak boleh selesai, betul tak? So kita cuba selesaikan sebaik mungkin. Kita selesaikan apakah masalah yang penting dulu kan, yang terlebih dahulu. So kita tak naklah masalah kita tu berterusan macam ni tanpa ada penyudahannya, betul tak kan? So memanglah sukar kan, tapi kita cuba. Kita cuba selesaikan juga. Contohlah kalau kita penat kan, so apa solution dia? Cuba kita rehatkan diri kita dulu. Kita cuba tenangkan diri kita rehatkan diri dulu. Rehatkan diri kita dulu. Sebab apa? Setiap manusia sebenarnya perlu masa untuk diri sendiri. Okay? Sangat penting sebenarnya kita ni ada masa untuk diri kita sendiri. So kalau kita penat kan, kita rasa kita dah tak boleh nak teruskan kerja tu ke apa, kita ambil masa, kita rehatkan diri kita dulu kan. Kita rehatkan diri dulu. Sebab apa? Setiap manusia sebenarnya perlukan masa untuk diri sendiri sebenarnya. Kan. So kalau kita tak pandai pula, kita bertanyalah dengan orang yang lebih pandai, betul tak? Takkan kita nak biarkan masalah kita tu tanpa kesudahan, tanpa penyelesaian kan. Kalau kita tak pandai, kita cari orang yang lebih pandai yang boleh membantu kita untuk kita selesaikan masalah tu kan. Jangan kita buat tak reti je, buat tak tahu je, betul tak? So kita kena buat macam tu. Kita pergi cari orang yang lebih pandai untuk kita selesaikan apa-apa yang kita tak boleh nak buat kan, kalau kita tak pandai. So contoh lain adalah kalau kita tak ada semangat kan, kalau kita tak ada semangat, kita tak ada motivasi diri kita, so kita pergilah kita cuba dapatkan balik semangat kita tu. Bacalah buku-buku motivasi ke, kita jumpa someone yang boleh beri kita kata-kata semangat ke kan, supaya kita dapat balik semangat yang semangat hilang tu. Semangat kita yang hilang tu. Ni contoh contoh kalau kita tak ada semangat kan. So yang kedua yang tadi Mira sebutkan tadi adalah kita selesaikan masalah utama. Yang pertama, kita kenal pasti. Yang kedua, kita selesaikan masalah utama kan. Itu adalah antara langkah-langkah untuk kita menghilangkan sifat malas kita dalam diri kita tu. So yang seterusnya, yang ketiga adalah kita kena buat jadual. Kita kena buat list to do tau. Sebenarnya kita
boleh mengaturkan diri kita lebih baik sebenarnya bila kita ada list to do harian kita, apa yang kita nak buat, pukul berapa kita kena ada jadual sebenarnya dalam hidup kita ni. Kita kena ada jadual, kita kena senaraikan. Kalau boleh kita seeloknya lah kan, kita sediakan senaraikan sehari lebih awal ke ataupun seminggu lebih awal ke kan, untuk kita kita senang atur masa kita lah, untuk kita senang atur masa kita supaya kita rasa lebih teratur, so kita boleh kita kena pastikan yang kita akan cuba terikat dengan jadual yang kita buat tu. Ini sangat penting. Bila kita buat to-do list ni, sebenarnya boleh membantu kita jadi lebih teratur. Sangat penting tahu bila kita buat to-do list, apa yang kita nak buat, kita senaraikan. Bila kita dah selesaikan perkara yang kita listkan tu, kita mark, okay, kita dah siapkan dah. So next apa pula? Baru kita tahu tau. Baru kita macam rasa teratur. Kita rasa teratur, kita rasa macam teratur, hidup kita lebih teratur bila kita buat to-do list ni. Kalau seeloknya kita sediakan sehari sebelum, ataupun yang lebih baik lagi seminggu lebih awal, untuk kita lebih teratur dan kita senang kita nak aturkan masa tu kan. So kita cuba pastikan apa yang kita jadualkan tu kita terikat, kita ikut kan, seeloknya dan sebaiknya kita, untuk mengelakkan kita ada sifat malas dalam diri kita tu. So kita sebenarnya bila kita buat list to do ni, kita rasa hidup kita lebih teratur, sebab kita ada jadual kan. Macam sekolah lah, sekolah pun mesti ada jadual kan. So kita pun kena ada jadual harian kita. Kena buat to-do list tu, sangat penting. Bila kita nak menghilangkan sifat malas dalam diri kita tu, itu adalah antara langkah-langkah yang nombor 4 yang Mira sharekan. Dan nombor 3 dan seterusnya nombor 4 adalah kita mulakan sesuatu. Kita mulakan sesuatu walaupun sedikit kan, walaupun sikit. Sebab apa? Biasalah apa perkara sekalipun kan, dia mesti ada permulaan dia, betul tak? Mesti ada permulaan dia. Kita nakkan sesuatu tu, perlulah kita bermula dari sekarang, betul tak? Walaupun sedikit, tapi kan bila kita dah bergerak dan bermula tu memang paling susah lah, paling sukar. Bila kita nak mulakan sesuatu tu memang ambil masa, memang sangat sukar dan memang susah sebenarnya kan. Tapi bila kita dah mula dah bergerak sedikit demi sedikit, sebenarnya kita akan membuatkan kita terbiasa tau, dan kita akan nampak hasil dia. Percayalah kan, walaupun kita mulakan tu secara sedikit demi sedikit tau, kan. Yang keempat adalah mulakan sesuatu walaupun sikit, tapi kesan dia sebenarnya korang akan nampak hasil dia, walaupun sebab kita akan jadi terbiasa, kan. Walaupun kita mulakan sesuatu tu sedikit demi sedikit, tapi akan nampak hasil dia juga. So itu adalah langkah-langkah yang keempat untuk kita menghilangkan sifat malas. Dan seterusnya nombor 5 adalah kita tinggalkan apa yang menjadi penghalang kita. Kita tinggalkan semua tu. Kita tak kisahlah kan apa yang, walaupun keadaan apa sekalipun kan, kita kena tinggalkan apa jua penghalang kita. Inilah antara sebab sebenarnya yang menjadi punca, yang menjadi malas sebenarnya tau, bila disebabkan apa? Gangguan. Apakah gangguan tu? Contoh kita gangguan daripada gadget ke, daripada permainan video ke, kan, permainan games ke, kan, media sosial ke. Sebenarnya menjadi masalah tau bila kita tak kawal, kita tak menggunakannya cara yang betul, kan. So inilah yang membuatkan kita menjadikan penghalang utama, penghalang untuk kita akan rasa
kita tak boleh nak selesaikan kerja kita tu tahu. Sebab apa? Gangguan daripada yang Mira sebutkan tadi lah, melalui gadget ke, media sosial ke, games ke. So sepatutnya kita kena aturkan. Kita boleh atur sebenarnya, kita boleh atur masa bila kita nak buat main games ke apa kan, yang macam yang Mira sebutkan tadi kan. So kita aturkan masa. So sebenarnya benda ni boleh kita atur dan kita boleh kawal supaya kita tak diganggu tau. Kita tak diganggu, betul tak? So tak diganggu lah bila kita nak buat kerja sesuatu kan. So kita kena aturkan masa kita kan. So itu adalah antara langkah-langkah untuk kita menghilangkan sifat malas dalam diri kita. Nombor 5 adalah tinggalkan apa jua penghalang. Okey, yang seterusnya, panjang lebar dah Mira cerita ni kan. Semoga apa yang Mira sharekan ni dapat membantu korang kan, dapat membantu dan menjadi panduan untuk korang dan diri Mira juga, okay? Kan yang seterusnya nombor 6 adalah kita disiplin lah. Disiplin sangat penting. Disiplin diri sangat penting untuk kita menghalang kita menjadi sifat malas tu dalam diri kita tau. So disiplinkan diri merupakan peranan yang penting dalam masalah sifat malas ni kan. Sebenarnya disiplin ni lah yang memainkan peranan kepada diri kita kan. So kita kalau boleh bila kita buat sesuatu pekerjaan tu, kita janganlah berhenti berehat dulu walau jika tidak perlu. Jangan stop dulu walaupun kita rasa macam nak stop, nak berhenti, nak berehat kan. Jangan dahulu. Kita jangan berhenti rehat jika ia tidak perlu. Tidak perlu. So kita siapkan dulu kan. Siapkan terlebih dahulu apa-apa tugasan yang kita nak lakukan lah. So selepas tu barulah kita ambil masa. Kita ambil masa untuk kita rehat pula kan. Bila nak rehat, kita jangan nak berhenti buat kerja ke sesuatu tu bila tak diperlukan. Jika tak diperlukan, so kita selepas tu bila kita dah siapkan, dah settlekan, baru kita ambil masa untuk kita rehat sekejap sebelum kita nak sambung lagi next lepas tu kan. Next seterusnya tu adalah disiplin. Sebab itulah sangat penting disiplin diri ni, memainkan peranan yang penting dalam masalah sifat malas ni. Sebenarnya disiplin tu lah yang memainkan peranan sebenarnya. Okey, dah yang terakhir, yang ketujuh dah habis dah. Yang ketujuh adalah kita sebenarnya jangan sesekali berputus asa kan. Bila ada sifat putus asa ni lah yang membuatkan kita ada sifat malas tu tau. So seeloknya kita jangan ada sifat mudah putus asa. Jangan sifat mudah putus asa. Sebab apa? Kita hidup ni sebenarnya bukannya selalu lurus. Mesti ada bengkang-bengkoknya, mesti ada bergunung ganangnya, betul tak kan? So apa yang berlaku kan, kita sebenarnya jangan putus asa. Kita jangan putus asa dengan apa kerjaya yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin usahakan. So jangan berputus asa. Sangat penting. Jangan berputus asa. Sebab apa? Kita kena kerapkan, ingatkan apa yang kita impikan, apa yang diri sendiri listkanlah. Kita kerapkan, ingatkanlah diri sendiri betapa jauh yang kita nak capai sebenarnya. So kerap ingatkan diri kita ni kan, apa yang kita nak capaikan, apa yang kita kejarkan sebenarnya kan. So jangan biarkan usaha kita tu selama tu usaha yang kita usahakan tu menjadi sia-sia je kan. So kalau boleh jangan berputus asa kan. Kerap ingatkan diri kita apakah impian kita, apa yang kita nak capai
sebenarnya betapa jauh yang kita nak capai dalam kejayaan apa sekalipun lah kejayaan kita nak capaikan, yang kita ada, yang kita usahakan. So jangan sia-siakanlah apa yang kita usahakan selama ni. Sebab tu kita jangan mudah putus asa. So itulah yang Mira sharekan hari ni, 7 langkah menghilangkan sifat malas dalam diri kita. Ada 7 yang Mira sharekan tadi. Mira harap apa yang Mira sampaikan ni, kongsikan ni sebenarnya dapat membantu korang, dapat membantu menjadi panduan untuk korang, untuk diri Mira juga kan. Sama-sama kita boleh membantu diri kita untuk apa? Menghilangkan sifat malas dalam diri kita kan. Kita manusia biasa, normal, memang ada sikap malas tu dalam diri kita. Tapi kalau boleh kita jangan biarkan sifat malas dalam diri kita tu berterusan. Biarkan berterusan macam tu je. Sebab apa? Bila berterusan macam tu, sebenarnya dia mempengaruhi hidup kita kan. So tak elok lah kalau kita amalkan sifat malas dalam diri kita ni kan. So kalau boleh kita nak jadi rajin kan, kan. So Mira harap apa yang Mira sampaikan ni, apa yang Mira sharekan ni, kongsikan ni sebenarnya boleh membantu anda di luar sana kan. Boleh memberi motivasi untuk anda di luar sana untuk supaya kita buang sifat dan sikap malas ni dalam diri kita kan, supaya kita menjadi lebih bersemangat, bermotivasi kan. So buangkanlah sifat malas yang ada dalam diri kita ni kan. Tak elok kita amalkan sebenarnya bila kita ada rasa malas, sikap malas ni dia boleh mempengaruhi hidup kita sebenarnya kan. So apa yang Mira sharekan tadi adalah ada 7 langkah untuk menghilangkan sifat malas kan. Itulah yang Mira nak kongsikan malam ni, adalah 7 langkah tu lah. Korang boleh sharekan apa yang Mira sampaikan ni, kongsikan ni sebenarnya boleh membantu masalah, boleh membantu menyelesaikan masalah kemalasan anda kan. Kan, betul tak? So semoga bermanfaat apa yang Mira sharekan ni, apa yang Mira kongsikan malam ni adalah 7 langkah untuk menghilangkan sifat malas. Okay, Alhamdulillah Mira dah settle, sharekan perkongsian dari Mira hari ni, malam ni kan. InsyaAllah kita bertemu lagi esok malam macam biasa pukul 9 di page Sambal Hitam Nur Art. Mira akan kongsikan lagi apa yang menarik lah, apa yang Mira rasa yang boleh menjadi manfaatkan untuk orang lain juga, walaupun untuk diri Mira sendiri juga kan. Mira akan sharekan lagi esok malam macam biasa pukul 9 malam, pukul 9 malam di page Sambal Hitam Nur Art. Okay, ingat Mira, ingat Sambal Hitam Nur Art. InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam. Bye. Assalamualaikum.